Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Siti Nurhaliza binti Abdul Razak telah dimanahkan untuk mengajar pelajaran Jawi tahun 4 pada kali ini. Apa khabar semua? Ustazah doakan semuanya dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita, eloklah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah memberi kelapangan kepada kita untuk memahami apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi وافتح لي بمعرفة العلم ونور قلبي كما نورت الشمس والقمر والسحل لي أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, belajar sebelum kita meneruskan, kita melihat apakah kandungan yang terdapat dalam sukatan pelajaran untuk Jawi tahun 4 ni. Jadi pelajaran pertama, kandungan kedudukan huruf hamzah. Kedudukan huruf hamzah. Pelajaran kedua, suku kata tertutup yang menggunakan vokal A. Pelajaran ketiga, hukum iwa. Pelajaran keempat, imbuhan awalan ber, ter dan per. Pelajaran kelima, imbuhan awalan peng dan meng. Dengan tidak membuang masa lagi, kita terus kepada pelajaran pertama, iaitu membincangkan kedudukan huruf hamzah. Kedudukan huruf hamzah. Jadi kedudukan huruf hamzah yang terdapat dalam tulisan Jawi mengandungi 5 tempat, iaitu hamzah di atas alif, hamzah di bawah alif, hamzah 3 suku alif, hamzah setara ataupun sejajar, hamzah huruf hamzah berumah. Jadi 5 tempat ini kita akan bincang satu persatu. Okey. Jadi jom kita mulakan dengan kedudukan hamzah, huruf hamzah di atas huruf alif. Jadi penggunaan hamzah di atas huruf alif ada 4 tempat. Penggunaan hamzah di atas huruf alif ini ada 4 tempat. Pertamanya, huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif pada semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif apabila menerima imbuhan awalan di, se dan ke. Jadi apa itu kata dasar, anak-anak, para pelajar semua? Kata dasar adalah kata perkataan yang tidak mempunyai imbuhan di awal ataupun di akhir. Seperti contohnya makan. Perkataan makan ni tidak ada imbuhan di awal dan akhir. Kalau kita kata makanan, dan an di hujung tu adalah penambahan. Jadi itu bukan kata dasar. Kata dasar daripada makanan adalah makan. Itu contoh. Jadi kata dasar yang digunakan di dalam huruf hamzah di atas alif ini adalah kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Sebagai contoh, kita tengok pada contoh yang dalam buku teks ini, asuh. Jadi tengok perkataan asuh itu bermula dengan huruf alif. Jadi asuh ini adalah kata dasar yang mana tidak ada imbuhan di awal ataupun di akhir, dan dieja tanpa hamzah di atasnya. Tetapi apabila kita menambah imbuhan di awal perkataan kata dasar asuh ini, maka wajib bagi kita meletakkan huruf hamzah di atas
alif itu, jadi dibunyikan diasuh. Diasuh dengan hamzah itu diletakkan di atas alif. Begitu juga contoh yang kedua, ulas. Kata dasar yang bermula dengan huruf alif apabila yang tidak ada mempunyai hamzah pada awalnya. Tapi bila kita letakkan imbuhan se, jadi perkataan ulas itu hamzah diletakkan di atas alif. Jadi seulas. Seulas. Begitu juga dengan perkataan istana. Istana. Kata dasar bermula dengan huruf alif, tidak ada hamzah di awalnya, tetapi bila ditambah imbuhan ke, contoh dalam ayat ini, ke istana, maka lihat hamzah itu alif itu diletakkan hamzah di atasnya. Saya harap boleh faham ya, insya-Allah. Okey. Penggunaan kedua alif, hamzah di atas alif, iaitu fungsi hamzah di atas huruf alif ialah sebagai pembeza maksud. Jadi hamzah di atas alif ini gunanya sebagai pembeza maksud. Apa maksud di sini? Okey, kita lihat kata dasar dalam buku ini, contohnya arah. Arah. Kata dasar yang bermula dengan huruf alif yang awalnya tidak ada hamzah, tetapi bila dimasukkan imbuhan dal, itu bunyi yang bermaksud di arah. Di arah. Kita baca di arah. Tetapi kalau kita hilangkan hamzah, hilangkan hamzah di atas alif itu, maka bunyinya darah. Bunyinya darah. Jadi berbeza dengan maksud diarah dengan darah. Baik itu letakkan hamzah di atas alif itu. Okey, contoh yang kedua. Kata dasar aliran. Aliran, kita masukkan imbuhan se, jadi kita bunyikan sealiran. Sealiran. Tetapi kalau kita hilangkan hamzah di atas alif itu, berbunyi saliran. Saliran. Begitu juga dengan huruf. Contoh ketiga itu awan. Awan, kita masukkan imbuhan ke, jadi bunyi keawan. Keawan. Tapi kalau kita tidak meletakkan hamzah di atas alif, maka bunyinya kawan. Kawan. Jadi jauh beza maksud apabila hamzah diletakkan di atas alif dengan hamzah yang dihilangkan. Itu adalah pentingnya kedudukan hamzah di atas alif dalam penulisan Jawi. Begitu. Jadi yang ketiga, penggunaan hamzah bagi perkataan yang berawal bunyi I dengan I taling atau bunyi U dan O, kedudukan hamzah tetap di atas alif. Ya. Jadi contohnya kata dasar indah. Indah dia berbunyi I. Dia bunyi I. Jadi tapi kata dasar ini dia bermula dengan huruf alif. Indah. Jadi kalau kita masukkan imbuhan se, jadi alif itu diletakkan hamzah. Seindah. Seindah. Begitu juga dengan kata dasar yang bermula dengan i taling. I taling tu maknanya i dia tu berbunyi
bila dieja dengan alif ya. Elak. Elak. Kata dasar bermula dengan i taling. Kita tambahkan dengan imbuhan di, jadi letakkan hamzah di atas alif. Dielak. Dielak. Begitu juga dengan kata dasar yang bermula dengan U ataupun O. U atau O itu adalah dalam Rumi. Tapi kalau bila kita jawikan alif waw. O. Alif waw untuk O juga. Jadi bila kita masukkan imbuhan se, jadi contohnya ulas. Jadi seulas. Seulas. Olah. Olah. Masukkan imbuhan di. Diolah. Diolah. Jadi letakkan hamzah di atas alif. Dan yang terakhir sekali kedudukan hamzah di atas alif bagi kata pinjaman Arab yang bermula dengan huruf alif dan dengan vokal I atau U. Vokal I atau U ni kalau kita eja Rumi, kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Yang di atas perkataan pinjaman Arab yang bermula dengan huruf I atau U kalau dalam Ruminya, tapi kalau dalam Jawinya adalah hamzah di awal. Contohnya usul. Usul. Jadi bermula dengan perkataan U. Tapi dieja tanpa waw sebab ini adalah perkataan bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Jadi bila ditambah imbuhan di, jadi hamzah yang tidak ada alif tu diletakkan alif. Diusulkan. Diusulkan. Ikhlas. Ikhlas mula dengan perkataan pinjaman bahasa Arab bermula dengan I. Jadi bila ditambah dengan imbuhan seikhlas. Seikhlas. Okey, perkataan seterusnya iman. Iman adalah perkataan bahasa Arab yang di awalnya bermula dengan vokal I. Iman. Bila masuk sahaja imbuhan keimanan, jadi hamzah alif itu diletakkan hamzah. Jadi insya-Allah ustazah rasa cukup setakat untuk ini, dan kalau apa-apa yang kurang faham bolehlah menghubungi ustazah, dan insya-Allah latihan kita akan buat soalan kuis. Jumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.